Untuk rumah banglo, plaster bahagian dalam dah siap. Jadi kita nak plaster di bahagian luar. Untuk plaster di bahagian luar, kita nak kena pakai scaffolding. Scaffolding untuk dia orang naik plaster di dinding ni. Sebab di bahagian luar ni tinggi. So kita kena pakai perancar ni. Bahasa Melayu perancar lah. So kita kena pasang lah di bahagian tepi ni. Perancar ni, kalau anda tengok dia ada bahagian dia. Dia datang ada yang ni, ni satu bahagian. Lepas tu yang pangkah tu, T tu satu bahagian. Pangkah tu lah yang X, bukan T. X tu satu bahagian. Lepas tu kaki dia ni satu bahagian. Okey, itu tapak. Yang sekarang awak pegang tu tapak. Ini adalah tapak. Untuk pengetahuan anda semua. Jadi kalau anda nak pergi sewa perancar ni, nanti dia akan tanya nak tapak ke, nak sambungan ke. Dia ada pak-pak dia. Dia ada asing-asing. Ada tapak, ada besi ni. Kita letak tapak dulu macam tu. Okey, lepas tu masuk besi tu. Okey. Anda tengok tu. Masuk besi yang di atas tu ke dalam tapak tu. Masuk. Okey. Lepas tu yang X tu anda akan masuk dekat dia punya ni. Okey, dia punya lock ni. Dia ada lock kat tepi tu. So masuk dekat lock tu. Okey. Lepas anda dah masuk tu, anda tengoklah. Kalau dia sengit, dia tak rata semua, anda adjust lah dekat dia punya kaki tu. So kaki ni kita boleh pusing. So kita pusing je naik. Okey. Kita pusing je naik kaki ni. Dia ada skru kat bawah tu. Pusing sampai lebar. Pusing. Kalau tak ada kaki ni susah. Kita nak lebarkan tempat di sana tinggi, di sini rendah. Jadi kita nak lebarkan untuk scaffolding perancar kita ni lebar kat atas tu untuk dia orang berjalan ni kat atas ni. Tu susah kalau tak ada tapak tu. So nak kena sewa tapak tu sekali. Scaffolding ni kalau projek tak besar, anda sewa je lah. Kalau projek besar baru anda beli sendiri. Sewa dia pun tak mahal scaffolding ni. Okey, anda tengok tu kat atas tu, bila kita dah pasang kat atas tu dia panggil papan lah. Dia panggil papan, tempat pijak. Okey, dia ada tempat pijak atas tu. Itu tempat pijak dia. Yang besi X ni anda kena pasang. Kalau satu bahagian ni mesti ada satu X. Naik atas lagi ada lagi satu X. Itu dua bahagian. Contoh tepi ni, ni satu bahagian. Satu tingkat lah, kita panggil satu tingkat. Okay, untuk sambung satu tingkat ni, dia ada penyambung dia. Dia ada penyambung dia untuk satu tingkat ni. Ini penyambung dia. Okay. Saya detailkan ni. Ini penyambung dia. Ini adalah penyambung untuk nak naikkan satu tingkat lagi tu. Di atas tu. Okay. Ini penyambung dia, bentuk dia macam ni. Penyambung ni. Okey. Ini bawa dia punya X. Okey, penyambung ni dia akan duduk di lubang di atas ni. Okey, nanti saya pasang. Kena tengok Okey. Penyambung ni kita masuk je kat sini. Dia dah ada lock dia tu, kita masuk je tu, nanti kita sambung di bahagian atas tu. So penyambung ni bila kita dah masuk yang satu tingkat lagi tu, dia akan jadi nampak itu je, nampak macam ni. Jangan tak masuk sambung ni, tak masuk sambung ni boleh terbalik nanti, jatuh nanti. Jangan ikat perancar ni main-main. Perancar ni kalau di tapak projek besar, dia ada safety officer dia untuk perancar. So ada orang yang dipertanggungjawabkan
pasang perancar ni je. Dia yang tahu kekuatan berapa nak pakai. So kalau anda pergi tengok kat tapak projek, perancar tu bila dipasang cantik je, sebaris je. Kalau X tu cantik je X dia. Tapi kalau projek yang kecil-kecil macam kita buat ni dekat rumah-rumah kampung ni, insya-Allah kita guna kepakaran kita lah, pengalaman kita untuk buat tapak, untuk dia stand tu, untuk dia duduk kedudukan dia, untuk ikat nanti kita akan ikat di bahagian dalam, nanti dia tak goyang-goyang lah, untuk kita matikan semua. Jadi insyaAllah mengikut pengalaman kita, kita boleh buat, tak ada masalah. Sebab rumah ni tak besar sangat pun. Jadi sekarang kita pasang dulu perancar, untuk besok kita nak plaster dinding bahagian luar. Untuk papan pijak tu, nanti saya kongsi dengan anda. Adalah perancar punya, dia punya bahagian-bahagian lah. Ini bahagian yang berdiri nanti. Bentuk dia macam ni. Ini X ni. Ini kita panggil X. Bila kita tak buka, dia straight je macam ni, dia lurus je. Ini dia panggil papan. Ini tempat pijak. Kat pijak tu dia dah ada hook dekat sini. Ni dia hook ni. Dia boleh, ini hook apa tu? Dia punya cakuk tu. Cakuk ni nanti kita cakuk dekat atas sana tu. Dekat atas yang bulat-bulat tu. Cakuk dia. Ini belakang ni. Okay, nanti saya balik kan. Ini yang depan dia macam ni. Nanti bila kita dah cakuk dekat atas tu, senanglah kita nak berjalan. Dia orang nak plaster, dia akan letak je semi mortar dekat, letak satu plywood, letak semi mortar kat atas tu. So dia nak berjalan-jalan senang. Ini keselamatan juga. Kalau kita letak plywood tu takut licin ke apa, sebab dia tak ada cakuk. So sekarang kalau kita pakai besi perancar dengan dia punya set, complete set tu, insyaAllah kita tak ada takut dengan jatuh ke licin ke apa. Anda nampak tu, tu dia ada cakuk dia. Perancar ni semua ada safety. Ini cakuk dia, ini lock dia. Ada lock. Ini ada lock, lubang ni nanti kita masukkan lock dia. Ya. Ini buat ambil perancar lagi, mau pasang. Cuma hari ni hujan. Tak apalah, saya buat video dalam hujan. Sebab ni sekejap je, dia dah pasang, nanti habis dia semua naik ke atas. So saya dah tak boleh kongsi dengan anda semua. Benda ni dah dipasang. Jadi ini adalah perancar. Sahabat-sahabat kenalan yang nak buat rumah tu, ada orang panggil scaffolding, ada orang panggil staging. Benda lebih kurang sama lah. Ini bentuk dia. So untuk rumah sebesar kita ni, saya sewa 15 set je. 15 set yang ini. So 15 set bermakna jadi dia 30 lah, 30 pieces. Saya sewa tempat duduk tu, papan tu 5. 5. Yang lebih tu yang tempat letak, yang untuk orang berjalan. Yang tempat letak semi mortar tu nanti kita guna plywood dia. Sebab yang tu orang tak berjalan. Lepas tu tapak dia tadi, tapak dia tu kalau 15 dia kena kali dengan 2, sebab satu ni ada 2 kaki. So 2 15 jadi 30 lah. So kalau tapak dia jadi 60 tapak. So 60 tapak. Untuk sewa tak mahal sangat. Okey. Ini dah pasang lah. Dah dapat tengok tu. Ni perancar kita. Yang plywood tu nanti kita letak apa? Semi mortar. Yang papan kat atas tu, itu tempat orang berjalan nanti. Besok ni. Besok kita nak plaster dinding luar.
Ini peranca kita dah pasang lah. Peranca ni paling utama dia keselamatan lah. So anda mesti kena ikat di bahagian dalam nanti. Ikat dekat dinding tikap tu ke, ikat dekat dinding pintu ke. Kena ikat lah. Takut dia terbalik. Orang naik 4-5 orang dia tengah buat kerja, tiba-tiba dia terbalik. Bahaya. So anda kena ikat kan. Pastikan tapak-tapak di bawah ni kuat. Kuat, jangan ada yang pecah-pecah, ada jatuh. Pastikan lapik kayu, papan biar dia lebar, atau batu. Macam ni kita letak batu-batu dulu kat bawah. Batu papan baru letak dia. So, bila kuat dekat atas sana tu, kita boleh stand dia dekat atas atas lantai posh. So dekat tepi sini Wak dah letak atas batu besar tu. Anda dapat lihat tu batu besar ni. So yang paling penting apa-apa pun untuk berdiri, tapak lah. Tapak nak kena cantik, nak kena stable, supaya dia tak ada sengit-sengit, nanti jatuh orang kat atas. Walaupun ketinggian rumah kita ni untuk kita plaster dalam 14 ke 16 kaki, tapi kalau jatuh kalau jatuh dengan peranca ni bahaya sebab dia besi-besi banyak. Kalau jatuh biasa terjun je tak ada masalah, tapi kalau jatuh dengan besi-besi, dengan alat-alat, dengan plywood tu, yang alat-alat itulah yang bahaya, yang boleh kena kepala, boleh kena orang-orang kerja. Itu yang bahaya. Lagi besi-besi peranca ni boleh mencederakan kita punya workers lah. Jadi dari segi keselamatan kena jagalah ni. Bukan 100% lagi, kena jaga lebih daripada 100%. So kalau boleh yang pasang peranca tu yang betul-betul ada pengalaman, dan sebagai kontraktor, sebagai engineer, kita tengoklah melalui pengalaman kita dah tahu benda tu boleh jatuh, boleh tak jatuh. Okay, ini perkongsian saya tentang peranca ni. Peranca ni memang senang kerja lah. Kalau anda nak buat ke kuda ke, nak buat pakai kayu ke, banyak kerja lah. Banyak kerja. Lepas tu stable dia, kestabilan dia tak bagus. Sebab kita tak ada peralatan yang cukup. Untuk peranca ni dia memang dah ada peralatan dia. Pasang dia sekejap je, buka-buka je. Cuma pastikan tapak ni, tapak tu berdiri di atas yang betul-betul kuat, betul-betul stable. Bila kita pasang tu dia ada dia ada skru dia tu, pusing je skru dia tu. Lepas ni kita dah tak nampak lagi dah kita punya beam, kita punya tiang, kita punya beam atas, kita punya ikatan batu bata, dah tak nampak dah nampak leceh, cantik semua. Inilah hasilnya bila kita pasang peranca ni, anda dapat lihat. Ini peranca ni. Kita guna peranca ni boleh pasang tepi tu, papan manis boleh pasang. Boleh pasang atap yang tepi-tepi ni. Inilah gunanya peranca ni. Staging atau scaffolding. Anda dapat lihat di sini, ni ada plywood semua. Kita boleh letak plywood beam yang kita tak guna tu. Yang buat duduk tu kita letak besi papan yang kita sewa tu, yang ada lubang-lubang tu, tu
besi papan yang datang sekali dengan perancar. Itu besi keras. So kita boleh letak, anda nampak tu, atap, boleh letak apa-apalah yang berat dekat atas besi papan tu. Jadi kalau ada ni, kita boleh berjalan senang. Inilah hasil dia bila kita pasang tadi. Kerja senang dan cepat. Kita pasang tadi dalam masa setengah jam tu dah siap dah di sebelah tepi dinding ini. Bila dah siap tu, buat terus pasang papan manis. Lepas tu besok kita akan plaster di bahagian ni. Inilah perancar kita. Untuk anda yang baru-baru nak belajar, yang baru-baru berjinak-jinak nak buat rumah sendiri, inilah cara pasang dia. Inilah namanya perancar. Kegunaan dia, ni kegunaan dia. Anda boleh buat plaster, boleh buat pasang kerja-kerja di tepi-tepi rumah, boleh buat pasang elektrik, boleh buat pasang atap, semualah. Kita punya ni nanti yang tu kita dah ikat di bahagian dalam untuk dia kuat. Saya daripada bawah ni tak nampak wak ikat di tiang sana tu. Dekat kita punya workers dia ikat dekat situ supaya perancar ni tak terbalik. Tadi hujan, so batu-batu tu nampak basah. Ni perancar kita punya tapak semua kuat. Bermakna tingkat dia ni satu tingkat. Lepas tu anda nampak ni putih ni, ni kita punya sambung tadi. Lepas tu masuk 2 tingkat. Yang tengah tu ada 3 tingkat. Tingkat dia sampai atas. Nanti selepas kita pasang di sini, kita akan buka, kita akan pasang di sini. Sekeliling rumah lah untuk kerja-kerja plaster nanti. Inilah structure perancar kita. Tengok senang, betapa senangnya buat kerja. Boleh berjalan-jalan di atas tu. Dan keselamatannya pun selamat. Okey, inilah perkongsian saya tentang perancar